Ini bab tentang berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Daud, yakni Nabi Daud, dan sembahyang yang paling disukai Allah ialah sembahyang Daud, yakni Nabi Daud. Beliau tidur pada waktu separuh malam dan bangkit pada waktu 1/3 akhir malam, dan tidur pula pada 1/6 akhir malam. Beliau berbuka satu hari, yakni tidak berpuasa satu hari, dan berpuasa satu hari. Ini bab tentang puasa 3 hari setiap bulan. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Milhan Al-Qaisi, daripada ayahnya, katanya Rasulullah SAW menyuruh kami berpuasa pada hari pagi malam yang cerah, yaitu bagi malam-malam yang cerah, yaitu hari ke-13, ke-14 dan 15. Kata perawi, Nabi SAW bersabda, berpuasa pada hari-hari itu mana secara tetap sama seperti berpuasa sepanjang tahun. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah, katanya Rasulullah SAW berpuasa, maksud beliau ada dua makna. Satu, di permulaan setiap bulan, atau satu lagi yaitu pada hari-hari bagi malam bulan cerah, malam-malam bulan cerah setiap bulan, yaitu 3 hari. Ini bab orang yang berkata hari Isnin dan Khamis dengan syaratnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hafsah, katanya Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada hari Isnin dan Khamis, dan Isnin berikutnya. Isnin daripada Jumaat yang satu lagi, yakni Isnin berikutnya. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hunaidah Al-Khuzai, daripada ibunya, katanya saya masuk menemui Ummu Salamah, saya bertanya beliau tentang puasa. Katanya Rasulullah SAW menyuruh saya berpuasa 3 hari setiap bulan. Hari pertamanya ialah hari Isnin dan Khamis. Ini bab orang yang berkata, orang yang berpendapat tak kisah, tak kisah pada hari mana daripada setiap bulan itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mu'adzah, katanya saya berkata kepada Aisyah, adakah Rasulullah SAW berpuasa tiap-tiap bulan 3 hari? Jawabnya, ya. Saya bertanya lagi, hari yang keberapa daripada setiap bulan beliau berpuasa? Jawab Aisyah, dia tak kisah hari yang keberapa pada setiap bulan itu untuk beliau berpuasa. Ini bab niat untuk puasa. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hafsah, isteri Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, yakni berpuasa pada keesokan harinya sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kata Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Layth, Ishaq bin Hazim juga, mereka berdua juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Bakar, yakni sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub tadi, Ma'mar Az-Zubaydi, Ibn Uyainah dan Yunus Al-Aili memauqufkan hadis ini pada Hafsah, yakni menghentikan hadis ini setakat Hafsah. Ini bab tentang kebenaran tidak berniat
pada waktu malam untuk berpuasa pada keesokan harinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW bila masuk ke rumah saya atau masuk menemui saya, beliau bertanya, adakah apa-apa makanan pada kamu? Jika kami berkata tidak ada, maka baginda bersabda, sesungguhnya saya hendak puasa. Waqi' menambahkan, yang di dalam riwayatnya, pada suatu hari baginda datang kepada kami. Kami pun kata, wahai Rasulullah, ada dihadiahkan kepada kami haisun, kekoleh, koleh. Fahabasnahu lak, kami simpan makanan itu untukmu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, udnihi, bawa kemari. Udnihi, hampirkannya kepada saya, yakni bawa kemari. Fa asbaha sha'iman, di waktu paginya, di awal paginya baginda berpuasa, tetapi baginda telah berbuka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ummi Hani, katanya pada hari Fath, yaitu Fath Makkah, Fatimah datang, dia duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW. Ummu Hani pula di sebelah kanannya. Di sebelah kanan, yakni Nabi SAW. Kata Ummu Hani, lalu ada seorang hamba saya membawa satu bekas air kepadanya. Diberikannya kepada Nabi SAW bekas air itu. Nabi SAW meminum sedikit daripadanya. Kemudian diberinya bekas itu kepada Ummu Hani. Saya minumlah. Saya minum juga sebahagian daripadanya. Ataupun fasyaribat minhu. Kalau fasyaribat minhu, dia minum. Jadi Ummu Hani minum sebahagian daripadanya. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sudah buka dah puasa saya. Saya sudah berbuka, padahal saya tadi berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, akunti taqdhina syai'an, adakah engkau puasa itu untuk qadha sesuatu puasa? Jawabnya, tidak. Qala, Nabi SAW bersabda, fala yadhurruk, kalau begitu tidak mengapa, in kana tatawwu'an, kalau puasa itu sunat. Bau man ra'a alaihi al-qadha. Tak ada banyak. Tak dulu. Kita balik semula. Ini bab tentang puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Yang ni selas hari. Sehari puasa, sehari tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, tulak tak puasa pula, begitulah seterusnya. Yang ni maksudnya Imam Abu Dawud buat bab ni ialah untuk menyatakan kelebihan berpuasa dengan cara tu. Ini tajuknya seperti yang ada dalam kitab kita ni, fi shaumi yaumin wa fitri yaumin. Tidak ada pun sebut bab sebelumnya. Ini berdasarkan nuskah kita pakai ni lah. Tapi di bawah nombor 1 cuba tengok mana ada kitab ni lah. Mana ada kitab ni. Dia kata fi nuskhatin, dalam nuskah yang lain, babun fi man yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ada bab tentang orang yang berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Lepas tu Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini daripada 3 orang tu. Nombor 1 Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad itulah Pak Suhu tu. Yang kedua Muhammad bin Isa, dan yang ketiganya Musaddad. Yang ketiganya ialah Musaddad. Lepas tu dia kata, ni supaya kita tahulah hak mana ada kitab lah, hak mana nak mengaji secara agama betul-betul. Kalau ada kitab ni, apa maknanya kalau dia kata lagu ni semula kalau jumpa, supaya lah mana-mana pun. Dia kata setelah dia sebut 3 orang tu guru tu, dia berkata wal ikhbar fi hadis Ahmad. Apa makna wal ikhbar
fi hadits Ahmad. Maknanya walafzul hadis lafzu Ahmad. Sama juga kalau dia kata gitu. Kalau kata gitu tu biasa orang guna lagu tu. Maknanya lafaz hadis yang akan dikemukakan nanti adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Maknanya dia nak isyarat kepada tunggu dia 3 orang ni. Dari segi lafaz dia tidak sama. Riwayat hadis tu makna dia saja sama. Jadi akan datang lafaz ni pada hari ni, ini lafaz Imam Ahmad. Hak 2 orang lagi tu lafaznya tidak lagu ni 100%, tapi maknanya sama. Wal ikhbar, di sini maknanya lafaz hadis tu, bukan ikhbar. Ikhbar tu makna beritahu tu dalam hadis Ahmad tu dah. Mana lafaz hadis ni yang dia akan sebutkan ini adalah lafaz hadis Ahmad. Sebab apa? Sebab kadang-kadang beberapa orang tu berbeza lafaz dia. Walaupun makna hadisnya sama, lafaz dia tu berbeza. Satu, mereka bertiga tu kata, haddatsana Sufyan qala sami'tu Amran. Ini salah cetak, bukan salah pengarang. Pengarang tu orang pandai telajar. Tak mungkin benda-benda lagu ni salah daripada dia. Kalau daripada kita mungkin lah. Kalau daripada dia dah. Sami'tu Amran. Jadi Amran tu dia tulis Aimi Rawa. Lepas tu Qama. Lepas tu Hamzah bersambung dengan Qala. Jadi Aqala. Tak kena. Salah tu lagu tu. Jadi buah Hamzah. Buah Hamzah. Qala saja. Lepas pada tu waw tu buat pula. Waw buat pula. Tepat waw tu tukar dengan alif. Itu baru betul dari segi imlaknya. Dari segi imlaknya. Sebab orang belajar Arab dia kena reti juga imlak dia. Biar betul imlak dia. Cara tulis tu. Daripada cara tulis tu kita boleh tahu pandai kita tidak pandai seseorang je. Amrun bacanya. Amrun dia ada waw di belakang tu. Waw orang panggil waw apa? Waw fariqah. Itu orang panggil waw fariqah. Bukan waw ara'atah. Waw fariqah. Waw fariqah ni waw membezakan di antara Amar ke Umar. Ain itu ain bagi atas ke ain bagi depan. Kalau tak ada waw, Umar bacanya. Umar, nama Sayyidina Umar itulah Umar. Kalau ada waw, Amrun atau Amar. Begitu. Pada ketika dia dalam keadaan nasab, dia kena tukar wa tu dengan alif. Amran. Kalau Umar dalam keadaan nasab, tak ada wa, tak ada alif, tak ada gam. Umar gitu. Itu dari segi nahwunya dan dari segi imla, cara tulis. Jadi hari ini kita tahu salah. Yakin salah. Bawa pergi mahkamah mana budaya dunia lagu tu dah. Tak lagi dah. Maknanya kalau orang mengaji dia betul, dia kemah yakin. Kalau salah tu boleh betul lagi. Salah cetak bukan salah pengarang dia. Pengarang dia orang pandai. Salah cetak banyak boleh berlaku. Dengan sebab tu orang nak baca kitab-kitab ni, kalau dia tak boleh PhD benda-benda tadi tak boleh. Dia kena ngaji. Takut-takut berlaku benda lagu sana. Takut-takut berlaku benda lagu sana. Hak Umar kita berbuat alif. Tak ada alif ni kalau Umar. Kalau Amran tak baru ada alif. Di sini ada waw, waw tak kena. Waw tu kalau dalam keadaan rafa betul lah. Betul. Kalau dalam keadaan nasab waw tu tak ada. Waw tu akan ditukarkan dengan alif. Jadi alif kira-kiranya alif tu alih tu lah jadi bercelaru jadi. Begitu. Tak apa, habis. Qala akhbarani Amr ibn Aus. Cuba tengok. Amr ibn Aus. Itu betul lah Amr. Situ ada wa. Betul. Kita tak akan baca Umar. Kita akan baca Amr ibn Aus. Annahu sami'ahu. Bila dalam kitab hadis dia sebut sami'ahu lagu ni, dalam sanad sami'ahu, dia kena sebut annahu sami'ahu. Walaupun annahu tak ada, memang tak ada. Tapi dari segi kaedah baca hadis dia kena sebut. Akhbarani Amr ibn Aus annahu sami'ahu.
Andahu tak ada. Tapi kena baca. Tak baca lagu tu, tanda tak ngaji. Tu je lah. Tak ada gapo. Tak ada dosa gapo. Cuma orang boleh tahu lah ngaji tu ke tidak. Tu. Annahu sami'ahu min Abdullah ibn Amr. Walaupun ada wa Amr. Wa tu tak ada. Wa tu tetap ada. Amr. Ra bagi bawah. Wa tu tak ada. Ini dalam keadaan majrur. Tadi dalam keadaan rafa Amr bin Aus. Sami'tu Amran itu dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab dia kena alif. Ini dalam keadaan majrur. Qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Ini dalam cerita panjang, cuma hadis ni ringkas. Ini orang panggil hadis mukhtasar. Hadis yang panjang orang panggil hadis munaqasah. Hadis munaqasah. Munaqasah tu dah ke mana? Dia rayak sebanyak ni dia boleh. Nabi suruh kurang. Kau tu dia rayak dia boleh lagi setara. Nabi kata tak boleh. Ni lebih boleh. Turun lagi. Itu makna munaqasah. Panjanglah hadis tu. Hadis ni hak pendek. Jadi hak pendek ni apa dia? Nabi SAW kata, sebab ni berkenaan dengan puasa kan, dia ambil bahagian tu saja. Bahagian lain dia buat. Bahagian ngaji Quran, bahagian sembahyang malam tu dia buat. Dia ambil bahagian berkenaan dengan puasa saja. Katanya puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Daud. Yang ni puasa Nabi Daud. Sembahyang dan sembahyang yang paling disukai Allah ialah sembahyang Daud. Maknanya kita kena nak buat ibadat lebih setara mana pun tak boleh. Kena khabar diri kata. Nabi Daud ni kuat, gagah. Bini berapa puluh orang. Dalam syariat dia boleh. Anak dia seperti ramah Nabi Sulaiman. Gagah. Okey, perang tu kan. Wa qatala Daud Jaluta dalam Quran sebut. Daud telah membunuh Jalut. Jalut tu panglima tak orang tak boleh lawan. Kira-kira. Tapi Daud boleh kalahkan dia. Dalam Quran disebut Daud telah membunuhnya. Gagah Nabi Daud. Kuat, orang yang kuat. Tapi setara dia tu pun, kalau nak kira nak ibadat dia semua nak belaka. Nak alak lebih belaka. Tapi satu kena khabar ke diri. Yang kedua, dasar Islam, prinsip Islamnya tidak ada ghulu, tidak ada sikap yang melampau dalam gapo-gapo. Walaupun benda tu molek setara mana pun tak boleh berdoa. Itulah. Jadi hak paling tinggi kalau buat puasa ni, paling tinggi kalau boleh setara mana pun. Puasa sehari tak puasa sehari, puasa sehari tak puasa sehari. Itu je. Hak tu yang paling dikasihi Allah. Bermakna kalau orang buat lebih daripada tu, tidak, tak boleh. Nak lawan Nabi lah kira-kira. Nak lawan Nabi. Nabi kata hak ni hak paling disukai Allah. Kita kata hak kita buat tu sesoalan je, walaupun kita tak kata. Hak kita buat tu lah lebih dikasihi Allah. Siapa lebih tahu tentang agama ni? Tentulah Nabi SAW lebih tahu. Dia beritahu kepada kita mana molek, mana tidak molek. Ini pun kepada orang yang nak sangat. Sebab sama sahabat dulu kalau boleh, sahabat-sahabat ni ramai daripada mereka tak asyik menikah, nak ibadat saja. Nak puasa dan nak hari, tak asyik tidur. Tu kehendak dia tu, semangat dia tu, keinginan dia. Nabi SAW tak bui. Bukan gitu kehendak Islamnya. Dari segi nak, walaupun nak tak kira. Jadi sebab itulah sahabat ni kita tengok dia menikah, makan minum, tidur tengah malam. Ni lagu tu lah juga. Supaya juga kalau kata sembahyang yang paling disukai Allah, sembahyang malam maksudnya, bukan sembahyang fardu tu, sembahyang malam. Maknanya Nabi Daud ni jenis sembahyang malam, bangun tengah malam. Lepas tu kita kata yang menikah ramai. Tidak seperti kita. Kalau kita pagi dah menikah ramai dia, kita nak seronok-seronok, dia tidak lagu tu. Nak ajarnya
dia tetap ingat kepada Allah SWT. Jadi kalau menikah ramai pun nak anak tu untuk berjual orang, untuk menjadi mujahid. Itu niat. Orang yang tak lupa kepada Allah SWT. Gitu sepatutnya kita kena faham. Jadi dia bangun pada separuh, tidur separuh malam. Mana ada waktu tidur, ada bangun. Tidak kata tak tidur sepanjang malam. Jadi daripada sini kita tahulah, setengah-setengah kita kadang-kadang dia royak tentang seseorang perawi tu, perawi hadis. Perawi ni tak tidur malam selama 20 tahun. Dia menyahu pula tu. Tak kena tu. Tak kena. Menyahu agak dia. Menyahu agak dia. Dah kata sembahyang malam hak paling disukai oleh Allah ialah sembahyang Daud. Lagu mana? Dia tak tidur. Dia tidur kan? Mana kalau orang buat siapa tak tidur tu tidak disukai oleh Allah tu lagu tu. Tapi orang sufi banyak lagu tu. Dia nyahu pula. Orang dia tak tidur 40 tahun. Lepas tu tengah hari tak tidur. Bengok lah jadinya. Atau jadi menyasar kursi tu. Tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Nabi SAW tengah malam tidur. Tengah hari dia tidur. Apa je. Mana perlu tengah hari. Qailulah. Mana tidur tengah hari. Khusus untuk tidur tengah hari. Ada sunnah Nabi waktu tu. Tidur tengah malam tu memanglah Nabi sendiri pun lagu ni juga. Ada tidur, ada tak tidur. Tak tentulah masa. Nabi Daud nak kuat ni, gagah gitu pun lagu tu juga. Jadi kalau mana kita jumpa dalam kitab, kadang-kadang dia ada jenis nak nyahu tu. Dia royak ni perawi ni tak tidur 20 tahun. Jadi macam hebatlah dia. Tak kena tu. Bukan lagu tu syarat. Tak perlulah kita jadi orang kata kita apabila sebut lagu tu terujon, tak perlu. Maka sepatutnya kita rasa kagum, rasa suka hak sunnah Nabi lagu mana. Waktu ada pun tak ikut sunnah Nabi suatu ayat lebih setara mana, tak ada lebih. Tapi orang kadang-kadang dia utamakan hak orang lain. Jadi lagu tu. Dia lagu tu. Islam dia bukan nak suruh sembahyang saja. Hak tu kau saja. Tengok Nabi. Nabi sembahyang saja kau. Kan dia meretah lagi. Dia perai lagi. Dia buat apa lagi? Banyaklah hijrah dia buat. Sahabat-sahabat pula tu juga. Ada bertani, berladang, berkebun, ada macam-macam. Jadi kalau tak tidur tengah malam nak kerja lagu mana? Baik, kalau kita kata dah, dia tak ngaku. Ada orang lagu tu. Anda apa pernah jumpa orang lagu tu? Dia putus orang atas ni. Dia kata adik dia pekong dengan parah, kena dapat ni. Putus orang tu memang dia tak tidur. Tengah malam dia tak kena kau. Cuma siap ke dia lah, kita tengok mata dia jadi merah. Penat manusia ni. Kalau hak tak ada kecacatan lagu tu lah, dia nak tidur manusia ni. Kalau tak tidur jadi bahaya pada diri sendiri. Pak kalau dia jadi dari pakai tos panjang hari nak bawa kereta lagu mana? Orang kita kadang-kadang dia suka, lu boleh buat belakang. Ya, kau boleh buat belakang, tak kau boleh sembahyang saja ya. Lepas tu tak lewat kerja letih. Tak ada guna lah. Tak ada guna. Sebab Islam bukan nak suruh sembahyang saja dalam hidup ni. Banyak perkara lagi hak nak kena buat. Baiklah. Itu hendaknya hak paling tinggi pun kalau puasa paling banyak selesai. Itu. Jadi ada pun orang panggil saumul wisal, saumud dahr. Sebelum pada ni kita jumpa dah bincang dah tu apa? Puasa sepanjang tahun itu tak ada. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Kalau ada dalam setengah-setengah ada sebut. Ada sahabat buat lagu ni. Itu khusus dengan dia. Ikut dia lah. Bukan untuk orang ramai. Tak usah turut. Turut Nabi SAW. Dah kena tengok pula setara mana sahih dia. Pula. Setara mana sahih dia. Mungkin dia tidak tahu hadis tu. Kalau tak mungkin kita kata sahabat ni kalau dia tahu Nabi tak kena Nabi kata gini hak paling molek, dia akan buat lagu. Tak mungkin.
Jadi kita kena berdasarkan kaedah, kena tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Itu cara. Kadang-kadang orang ni dia kata ada dalam riwayat sahabat buat. Semata-mata begitu. Tak tengok dah dia akan jadi lagu mana kalau kita kata begitu. Dia akan jadi sahabat ni tak heran. Tak endah, tak cara kan Nabi riwayat lagu mana. Nabi kata ni paling molek. Kita cakap hak tu, hak dia buat sendiri lebih molek. Takkan lagu tu. Kecuali kita kata dia tak tahu. Boleh jadi tu paling tinggi. Kalau sahih dia tidak tahu. Atau dia ada hal-hal dia tersendiri. Dia ada hal-hal dia tersendiri. Mungkin dia kuat sangat pada nafsu. Kalau tidak, dia jadi nak bini lagi. Nak bini lagi boleh jadi dia berasa akan cuai banyak perkara lain. Jadi untuk merawat itu dia pakai puasa seperti Nabi Raya. Jadi benda-benda lagu ni kalau ada kita kena pakai dengan keadaan tertentu, bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Hak umumnya hak ni. Ni hak umum. Paling tinggi setara. Ini bab tentang puasa 3 hari setiap bulan. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Milhan Al-Qaisi. Ibn Milhan Al-Qaisi. Ni Imam Abu Dawud ambil daripada Muhammad bin Kathir. Dia kata Hammam bin Yahya beriwayatkan kepada kami daripada Anas bin Sirin. Anas ni saudara Muhammad, yakni Muhammad bin Sirin, hak masyhur tu. Ni adik-adik dia yang meriwayatkan hadis ni, iaitu namanya Anas. Dia meriwayatkan daripada Ibni Milhan. Ibni Milhan, siapa dia Ibni Milhan? Bapa Imam Abu Dawud tak sebut nama dia. Dia ada sebab. Bapa yang Imam Abu Dawud kata Anas bin Sirin ni kata Ibnu Milhan. Dia ambil daripada Ibni Milhan Al-Qais, anak Milhan. Apa dia tidak sebut nama? Kalau kita tengok dalam syarah ni, nama dia Abdul Malik bin Qatadah bin Milhan Al-Qais. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat dia sebut Qudamah di tempat Qatadah itu. Ada juga disebutkan Abdul Malik bin Al-Minhal daripada ayahnya secara marfu' tentang puasa pada hari-hari yang malam-malamnya juga. Kata Ibn al-Madini, tak ada orang lain yang meriwayatkan daripadanya selain daripada dia. Ibn Hibban menyebutkan dalam perawi thiqat. Kata Bukhari, idadu fil basriyin, ia terbilang sebagai perawi Basri. Qala kata dia, akhbarana Abu al-Walid al-Tayalisi wahima Syu'bah waham, keliru dalam katanya Ibnil Minhal. Itu maksud beliau hak betulnya ialah Ibnu Milhan. Supaya sini Ibnu Milhan. Patut Syu'bah tidak Amirul Mukminin fil hadis kita. Amirul Mukminin benar dalam hadis ni. Tadi ada salah. Memang ada salah. Amirul Mukminin pun tak kira. Maklum di kalangan ulama hadis Syu'bah ni banyak tersilap dalam menyebutkan nama-nama perawi. Banyak tersilap. Adapun dia Amirul Mukminin dalam hadis. Macam sini dia sebut Ibnul Minhal, padahalnya bukan Ibnu Milhan. Wallahu a'lam. Adapun Ibnu Hibban dia kata ia adalah Abdul Malik bin Minhal bin Milhan. Kata beliau, tidak ada di kalangan sahabat orang yang dinamakan Minhal selain daripadanya. Minhal sahabat Nabi seorang ni je, kalau tak ada pun. Daripada ayahnya, ini ayahnya iaitu Qatadah bin Milhan. Ayahnya tu dia kata, dia ambil daripada ayahnya. Ayahnya tu siapa dia? Qatadah bin Milhan Al-Qaisi. Kata Bukhari dan Ibn Hibban, ayah dia ni sahabat. Lahu suhbah.
Suhbah ni maknanya sahabat. Yu'addu fil basriyin, terbilang dia ni dalam sahabat yang tinggal di Basrah. Dia ada hanya satu saja hadis daripada Nabi SAW, iaitu hadis berhubung dengan puasa ayyamil bid, pada hari-hari yang malam-malamnya cerah, 13, 14, 15. Kata Abul Walid, wahima fihi Syu'bah keliru sini. Dia kata daripada Abdul Malik bin Minhal, daripada ayahnya. Sedangkan Bukhari dan bukan seorang ulama hadis kata Syu'bah tersalah di sini. Dia tersalah di sini. Tetapi ada juga diriwayatkan daripada Syu'bah mengikut hak betul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Askari dan Ibnu Abdul Bar. Mana ada saluran lain yang sebut dengan betul. Jadi kiranya tersalah. Sebut dengan betul pun ada juga. Ibnu Syahin melalui saluran riwayat Sulaiman At-Taimi daripada Hayyan bin Umair, katanya Nabi SAW menyapu muka Qatadah bin Milhan. Qatadah bin Milhan ni dia sapu muka. Thumma kabira, lepas tu tua, siapa ke umur tua. Fabaliya min kullu syai', semua lain-lain terjejas belaka tubuhnya kecuali mukanya. Muka yang disapu oleh Rasulullah SAW itu tidak terjejas. Qala, katanya, fahadartuhu 'inda al-wafat, saya ada dekat dia nak mati. Saya ada dekat dia nak mati. Tiba-tiba lalu seorang perempuan, fara'aituha fi wajhi, saya nampak perempuan tu pada muka je. Mana sinar muka dia tu, cerah muka dia tu jadi macam cermin, pelik jadi. Kama araha fil mir'ah, seperti saya tengok cermin. Noyak muka dia tu tidak terjejas. Ini berkenaan dengan sahabat yang bernama Qatadah bin Milhan, yang mana hadis dia hanya ada sani hadis. Jadi sahabat-sahabat ni kan sebagaimana yang maklum memang pelik-pelik. Kalau Nabi ada buat begini tu dia tahan lama, boleh tengok lah. Boleh tengok lah. Kalau Nabi kata ke apa-apa ke tentang dia, atau Nabi jamuh ke mana-mana, dia tahan lama, orang boleh tengok. Pelik dia tu, sampai ke akhir hayat dia. Jadi dia kata Rasulullah SAW menyuruh kami berpuasa al-bid. Al-bid asal makna dia al-layalil bid, malam-malam yang cerah. Bukan tengah hari cerah belaka. Bila-bila pun, satu hari bulan pun cerah, tengah hari tu tak kira dah tu. Ni sebab tu kita kena kata al-bid itu sifat kepada al-layali, bukan al-ayyam, malam. Sebab bahasa Arab ni dia memang pasal tu. Bukan bahasa Arab saja, bahasa lain pun lagu tu. Bahasa lain pun lagu tu. Nak mana? Haitan tu apa? Adalah sesuatu haitan tu. Kereta hitam kau, gapo hitam kau, kucing hitam kau, ikutlah haitan. Ni hak putih, hak cerah tu gapo? Tak sebut. Malam kalau hak cerah 13, 14, 15. Jadi puasa dia orang tak puasa tengah malam. Puasa hari bagi malam tu, keesokannya lah. Tapi cara dia kecek tu memang gitu. Puasa kalau kita nak terjemah dengan tepat kat panjang, berpuasa pada hari-hari yang malam-malamnya adalah cerah. Al-layalil bid, al-bid itu jamu,
jamak kepada bayda. Bayda itu isim sifat muannas kepada abyad. Situlah. Jadi bila abyad itu isim sifat, dia mesti kena ada sesuatu. Isim zat ke yang menjadi mausufnya tu, atau isim makna yang menjadi mausuf, dia mesti kena ada. Tak ada, itulah orang panggil kena takdir lah. Kena takdir. Seperti kita kata tadi, nak mana? Hak merah. Hak merah. Tak payah sebut lah gapa-gapa hak merah tu. Tak payah sebut. Hak merah saja. Maklum tu. Jadi gapa-gapa hak merah. Kereta yang merah. Kereta hak merah. Jadi kereta tu buat lah bukan maklum tu. Iaitu 13, 14 dan 15. Itulah yang dimaksudkan malam-malam ia celuh. Biasanya lah kalau tidak berkabus, kalau tidak berawal, maka dia malam tu malam cerah lah. Tak kira kalau musim banjir ke hujan ke, tu tak cerah, gelap juga. Tak kira, kira hak biasa. Jadi dia kata Rasulullah suruh kita buat gitu. Dan dia kata lagi, Nabi SAW kata, puasa-puasa ni kalau kita jaga serupa dengan puasa sepanjang tahun dah lah. Dan sahabat nak sangat kan puasa dan nak sepanjang tahun. Nabi tak beri. Dan nak sangat dia beri gati lah. Gatinya kau je. Puasa dan nak bulan 3 hari. 1 hari digandakan dengan 10. Ma jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Dalam Quran ada tu asas. Sesiapa yang buat satu kebajikan, Tuhan gandakan 10 kali. Jadi kalau sehari sama dengan 10 hari. Sehari lagi sama dengan 10 hari lagi, 20 dah. Sehari lagi sama dengan 10 hari, 30. Kan sebulan tu 30 hari. Jadi kalau kita puasa 3 hari saja setiap bulan tu sepanjang tahun, serupa dengan kita puasa sepanjang tahun. Dah tersedus lah. Tersedus lah, maka kata tak boleh jugalah kita puasa siyamud dahr. Dah Nabi tahulah caranya nak buat kepada kita dan kita nak sangat. Lagu ni lah cara ikut ni. Tak payah duduk puasa sepanjang tahun dan hari. Tak boleh ke mana-mana pun. Tak berhenti apa nama ni hari raya tu. Nak puasa juga, terakan juga. Kata 30 sama ke bulan, ada 29. Tak boleh juga. Jadi dia kira hak ni Allah SWT nak beri kepada kita limpah kurnia dia, rahmat dia. Kalau buat setara ni pun boleh support dengan sepanjang tahun dah puasa. Tak sudah mana-mana mereka buat orang lain, tak perlu. Jadi hak sebenarnya yang nak kapal dia gomo sangat. Nak gapo? Tak pahala. Pada Tuhan beri dah pahala. Ma jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Ada boleh dah pahala. Nak gapo dia? Lepas tu riwayat daripada Asim daripada Zir bin Hubaysh. Sini pun salah juga. Bukan dengan zal tapi dengan zai. Zir. Sebab kita tahu dia gini yang mudah saja. Ingat perawi anak murid Abdullah bin Mas'ud, tok guru kepada Asim Bukhari, itulah qari sahih Asim bin Bahdalah, yang mana hafaz ambil apa ni qiraat daripada dia. Asim tu ni Asim tu dia tak ada zal dengan tak ada zir, tak ada. Anak murid Ibnu Mas'ud zir, tak ada zal. Tok guru kepada Asim tak ada juga zal, yang adanya zir. Jadi kita boleh bagi lah. Itu salah cetak. Lepas tu kita kata Abdullah ni kita tahu kan, Abdullah bin Mas'ud pula. Yang kita nak kata takut Abdullah bin Umar lah, ada anak murid dia nama Zar? Tak ada. Abu Zar ada lah waktu tu. Abu Zarrin. Hak tu bukan Zar waktu tu, tapi dia ada Abu. Kalau tak ada Abu Zir,
Sebabnya kita maklum Abdullah kalau dalam kitab-kitab hadis bila disebut tanpa bin, maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Itu dia. Abdullah Abadilah al-arba'ah, 4 Abdul. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah tadi bin Amr bin Al-As. Kalau dalam hadis ni macam ni, dia sebut Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Maklum kalau orang mengaji dia tahu lah. Lepas tu anak murid dia tak ada nama Zahir, nama Zir. Tak apalah. Rasulullah SAW katanya, Rasulullah SAW berpuasa, maksud beliau ialah min ghurrati kulli syahrin thalathata ayyam. Ghurrah tadi ada sebut ada 2 makna. Satu ghurrah dengan makna di permulaan setiap bulan 3 hari. Ghurrah dengan makna permulaan. Satu lagi ghurrah dengan makna hari-hari yang malamnya cerah. Daripada setiap bulan 3 hari. Boleh ke tidak? Ghurrah dengan makna awal itu ada dalam bahasa Arab. Ghurrah dengan makna cerah, sinar pun ada juga. Dalam hadis ada sebut al-ghurrul muhajjalin. Ghurrah makna dia apa ni? Kuda putih dai dia. Kuda putih dai dia. Muhajjal, kuda yang mana kaki dia tu putih bersilang. Itu muhajjal. Bagi orang Arab yang biasa dengan kuda ni, dia anggap kuda lagu ni kuda molek, bakar baik kita panggil. Supaya orang kita jenis pelaga ayam tu, dia kena ayam baik. Kata dia ayam ni kalau pakah kena selalu, kata dia. Tembuh kepala ni. Kalau dia pelaga tu kena susuh dia. Dia tahu mana? Kita tak tahu ni, kita tanya begitu lah. Dia tahu mana? Dia ayam gini. Cuba mu tengok sini. Sisik dia, gapo dia ayam lah. Dia pandai. Orang Arab ni tu juga dia biasa dengan kuda. Dia boleh. Kuda kalau lagu ni kuda comel. Kuda comel tu maksudnya molek lah. Nak apa gapo, nak guna gapo dia tidak lihat tak satu kali lah. Supaya kalau anjing yang diasuh, dididik molek. Kuda ni pula gitu. Jadi ghurrah mana cerah, sinar. Apa ni dalam hadis disebut umatku akan dibangkitkan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan ghurr muhajjalin. Maknanya muka dia berseri-seri. Ghurr itu duduk pada muka, cerah, sinar muka dia. Muhajjalin, hujung-hujung anggota dia, tangan, muka basuh kan, kaki, hak tu pun jadi bersinar-sinar. Sebab kesan wudu semasa hidup di dunia. Dan Nabi SAW akan kenal umat dia dengan hak tu. Salah satu tanda dia kenal umat dia, hak tu. Itu yang dikatakan ghurr. Sebab tu kita kata ghurrah kulli syahr. Maknanya pada hari-hari yang malam dia tu cerah. Setiap bulan 3 hari. Supaya tadi juga lah kalau hadis ni, maknanya kalau kita pakai gitu supaya dengan tadi. Kalau kita pakai awal bulan, mana tak serupa dengan hak tadi. Boleh juga. Kalau nak awal itu boleh juga. Nabi ada buat juga. Tidak kata apa ni, tapi makna 3 hari saja. Bukan jadi 6 hari pula. Hak tadi 13, 14, 15. Hak dia 1, 2, 3. Dah. Pilih lah. Kalau nak buat di awal bulan, boleh. Nak tengah bulan, boleh. Nak hujung bulan pun boleh. Kita orang Islam ni bukan jadi puja tak terkali. Apa yang jadi bulan cerah, jadi puasa ni pula. Sakti apa pula? Takut ada apa-apa? Ada. Tak ada tu. Tak ada kena tu. Itu ubat dia ni lah. Ubat dia. Jadi boleh. Ini salah satu pilihan. Di awal bulan. Nanti kita baca adalah ada yang akan datang 3 hari juga. Start dengan Isnin.
awal bulan. Lepas tu Khamis dia. Lepas tu Khamis hak berikutnya. 3 hari. Itu satu cara yang lain pula. Dalam memilih 3 hari setiap bulan, satu cara yang lain pula. Jadi ada beberapa cara. Akhir sekali Imam Abu Daud buat boleh berlaku. Ikut nak mana bila-bila pun Nabi ada buat berlaku. Boleh berlaku. Itulah yang kita baca tadi. Ini bab orang yang berpendapat, orang yang berkata Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Kalau Isnin dan Khamis mana 2 hari. Dah. Itu seperti yang kita tengok. Isnin mula-mula, lepas tu Khamis, minggu mula-mula tu. Lepas tu Isnin Jumaat berikutnya, yang ni minggu berikut 3 hari juga. Naknya 3 hari. Sebab apa? Nak suruh boleh kata pahala saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Lagu mana cara? Apabila seseorang itu berpuasa setiap bulan 3 hari, jadi supaya dia puasa saum. Lagu tu tak kira lah bila-bila pun. Cuma dalam hadis disebut ada kalanya cara begini, ada kalanya cara begini. Ini pula riwayat daripada Hafsah. Dia kata Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan, Isnin dan Khamis. Dan Isnin dia pula. Tadi Isnin dan Khamis, dan Khamis satu lagi. Ini Isnin dan Khamis dan Isnin satu lagi. Begitu. Sebabnya bulan ni ada kalanya awal dia tu dia tidak start dengan Isnin, dia start dengan Khamis. Masuk bulan tu permulaannya kena Khamis, bukan kena hari Isnin. Apa kita nak kan? Kita start dengan Khamis lah. Start dengan Khamis. Misalnya kita kata apa ni, 1 hari bulan tu hari las. 2 hari bulan hari Rabu, 3 hari bulan hari Khamis. Itu awal bulan, start dengan hari Khamis lah. Kan lagu tu. Tapi kalau awal bulan tu kita katalah start hari Isnin. Hari Isnin lah. Isnin, Khamis, Isnin ataupun Khamis, asal 3. Ataupun kita kata bulan tu start dengan hari Sabtu. Supaya juga 1 hari bulan, Sabtu. 2 hari bulan, 3 hari bulan, hari Isnin. 3 hari bulan tu lah. Start dengan hari Isnin lah tu, maknanya bulan tu. Jadi gitulah caranya. Boleh pilih. Lepas tu kalau seseorang tu dia puasa Isnin Khamis boleh juga. Sebab biasa bila tiba hari Isnin, kalau tak say nak buat kurang lah 3 ada guna. Kalau nak kekal ke Isnin Khamis boleh juga. Mana lebih daripada 3 hari tak? Lebih daripada 3 hari lah. Tapi kalau nak 3 hari saja pun boleh dah. Hak tu pun hak sebenarnya serupa dengan sepanjang tahun dah puasa. Tapi ini bukan bermakna awal bulan tu 3 hari, tengah bulan pula 3 hari jadi 6 hari. Bukan. Hak ni maksudnya 3 satu. 3 tengah ke, 3 di awal ke, 3 di akhir ke, 3 tu hari Isnin Khamis, Isnin ke, hari Isnin Khamis ke, Khamis Isnin Khamis ke, ikut asal dalam satu bulan tu 3 hari, bukan ayat lebih daripada tu. Ni adapun hak Isnin Khamis tu suku waktu suku. Kalau nak buat suku. Kemudian dengan syarat yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hunaidah Al-Khuzai daripada maknya, kata dia, saya masuk menemui Ummi Salamah, saya tanya dia tentang puasa. Dia kata Rasulullah SAW suruh saya berpuasa 3 hari setiap bulan. Permulaannya ialah hari Isnin dan Khamis. Dan Khamis di sini di sini panjang perbahasan. Wow di sini dengan makna wow ke, wow dengan makna ke? Kalau wow dengan makna wow, Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis 2 hari, mana 3? Mana 3? So yang kedua,
Kalau kita kata waw di sini bukan dengan makna waw, tapi dengan makna aw. Al-Itsnain wal Khamis, aw al-Khamis. Hari Isnin, mana kita start tu awal bulan tu kena jumpa dengan hari Isnin dulu ataupun Khamis dulu. Kalau kita jumpa dengan Isnin dulu, Isnin lah puasanya, start puasa. Kalau kita jumpa dengan Khamis dulu, Khamis lah start puasa. Itu maksudnya. Satu lagi, Al-Khamis itu dengan makna Al-Khamisain. Dua Khamis baru jadi tiga. Mana Isnin, Khamis, minggu ni. Minggu depan Khamis saja. Ada juga berdasarkan setengah riwayat lagu tu. Tapi tidak ada ketetapan pada Khamis tu. Kalau Isnin, Khamis, minggu ni. Minggu depan nak Isnin pun boleh juga. Ada juga riwayat. Ada juga riwayat. Jadi di sini ayatnya boleh berlaku. Asalkan nak dapat tiga tu. Cuma hak semolek-moleknya sebab ada hadis yang lain yang lebih terang, lebih kemah. Hak 13, 14, 15 tu lebih kuat lagi daripada hadis. Hak ni cuba kita perhati. Ada masalah lah ni hadis ni. Paling tinggi semua ni hasan sahaja. Sebab cuba tengok Asim bin Bahdalah daripada Sawa Al-Khuzai. Hak sebelum pada ni Asim daripada Zaid. Ini semua Asim ni walaupun dia imam dalam qiraat, tapi dalam hadis ramai ulama mengatakan dia dhaif. Paling tinggi mereka mengatakan dia ni perawi hasan. Hasan saja. Hak adapun hak 13, 14, 15 tu lebih kuat. Jadi kalau kita pakai hak tu lebih molek, lebih baik. Tapi nak kata mesti terikat dengan hak tu, nak dapat hak 3, tidak. Kita buat hari lain pun boleh. Kita buat hari lain pun boleh juga. Sebab banyak juga riwayat lain yang sahih yang menyebutkan boleh begitu. Misalnya riwayat yang akan datang, iaitu bab orang yang berkata tak kisah hari mana pun daripada bulan itu, yang 3 hari yang dia nak puasa tu tak kisah hari mana pun. Tidak syarat kata start hari Isnin, Khamis, lepas tu Isnin. Tidak syarat lagi. Start dengan hari Selasa pun apa-apanya. Asal 3 hari. Cumanya hak Nabi ada buat gitu. Ada hadis hak tu. Hak tu lah lebih. Tapi kalau nak kira nak dapat asas hak 3 hari itu tanpa terikat dengan hari-hari tadi pun boleh. Tanpa terikat dengan hari-hari tadi. Terutama kalau kita pakai ghurrah tadi dengan makna di awal bulan. Lepas tu kalau awal bulan tu tak kena dengan hak Isnin, tak kena dengan Khamis. Tentu dah awal bulan tu tidak 13, 14, 15. Pada ke mana? Tak boleh ke? Dah ada hadis tu juga. Maknanya boleh berlaku. Boleh berlaku. Maknanya kalau kita kata start bulan tu dengan hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak jumpa pun dengan Isnin, Khamis tak jumpa. Boleh juga. Mana kena pakai hak tadi tu dengan makna permulaan bulan. Permulaan bulan dah betul. Sama juga kalau hujung bulan. Dalam riwayat lain ada sebut hujung bulan. Kalau hujung bulan tu boleh jadi tak kena hak tadi. Boleh juga. Dapat juga. Yang pentingnya kita nampak sini, dia nak beri peluang kepada kita mendapat puasa ad-dahr sepanjang tahun. Hati sebenarnya. Bila kita puasa 3 hari setiap bulan, dia akan dapat lah. Tak kira lah di mana. Cuma kalau yang disebut dalam hadis ini, walaupun dia tu tidaklah tinggi sangat kedudukannya, tapi hasan misalnya, kita boleh pakai dah. Hak tu lebih molek daripada orang kalau boleh jaga kan. Tapi kalau tak boleh jaga, kerana ada hal-hal tertentu yang menimpa kita, tak terikat dengan hak tu pun tak apa. Tak terikat dengan hak tu pun tak apa. Inilah yang tersebut di dalam di bab ni. Bab orang yang tak kisah hari gapo pun setiap bulan tu. Ini riwayat daripada Mu'adzah. Dia kata saya tanya Aisyah, Rasulullah SAW ni adakah puasa 3 hari setiap bulan? Mana dia ada dengar gitulah. Dia nak pasti tadi. Aisyah kata betul. Ya, memang betul. Lepas tu setiap bulan 3 hari tu hari gapo? Bila? Dia kata Nabi SAW sebenarnya tak kisah hari gapo. Ini menunjukkan tak kisah. Hak tadi tu cuma lebih comel saja. Kalau kata di awal bulan,
13, 14, 15 hari Isnin, Khamis, Isnin dan sebagainya, itu lebih molek saja. Untuk dapat asas pahala saumud dahr itu, 3 hari sebulan itu tak kira hari gapo pun tak apa, boleh berlaku. Kemudian ini bab niat untuk berpuasa. Setara mana kedudukan niat dalam puasa ni? Setara mana? Puasa gapo dia kita kena ada niat malam. Kalau tak ada niat tak jadi. Pas pakat ke semua ulama kata lagu tu. Kau lagu mana? Sini Imam Abu Daud nak ceritanya. Sebab itu dia buat. Sebab Imam Abu Daud ni sebab kita maklum lah, dia tujuan dia nak ayat dalil masing-masing ulama. Dalil bagi masing-masing ulama. Jadi kalau hak ni niat dalam puasa, berdasarkan hadis ni kena niat malam tu. Lepas tu dia buat pula bab tak apa tak niat. Dia buat pula bab. Jadi orang yang kata tak apa tu, dia pegang dengan ni pula. Dia bui masing-masing dalil tu kepada imam-imam yang pegang, supaya kita tahu ni yang kata gini, ni pegang dia. Ni yang kata gini, ni pegang dia. Asal ada pegangnya tak apa. Tak apa lah. Baik. Niat untuk berpuasa, yang ni mesti kena ada niat sebelum seseorang itu memulakan puasa ni. Dalam bawah, kalau ada kitab ni boleh tengok ni, Ta'liq Syekh Zakaria, bawah tu nombor 2. Antara hak wajib kena niatnya, sebagaimana dalam sebut dalam Syarah Ihya Ulumuddin, sahih Syarah Ihya tu 10 jilid, ditulis oleh Murtada Az-Zubaydi. 10 jilid Syarah Ihya Ulumuddin. Itulah satu-satunya syarah Ihya. Tebal pula tu dia buat. Siapa dia? Inilah anak murid Syah Waliullah. Orang tak tahu, Ithafus Sadatul Muttaqin. Ithafus Sadatul Muttaqin tu anak murid Syah Waliullah. Kemudian dia berpindah pergi duduk di Yaman, menetap di Yaman. Dia lah yang tulis Ithafus Sadatul Muttaqin. Kalau kata syara'iyah tu maksud tu, dia tak ada orang lain dah. Seorang lagi dia buat kitab besar juga, Qamus Al-Qamus. Nama Qamus tu Qamus tu. Orang lain ambil nama tu Qamus, untuk Qamus. Selain daripada makna asal dia pun, makna dia lautan. Qamus ni lautan, luar lah. Jadi dia tulis Qamus tu 10 jilid juga, tebal ni. Dia juga. Dalam syara'iyah dia kata harus di sisi Imam Malik niat untuk sepanjang bulan sekali saja. Kalau bulan puasa, mula-mula malam pertama atau esok nak puasa, kita niat dah, kita nak puasa sepanjang bulan ni. Sepanjang bulan. Pada sekali tu dah. Tak apa dah madah kita. Begitu juga pendapat Ishaq bin Rahawai. Begitu juga. Tak apa. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, tak boleh lagu tu. Sepakat sekali gitu tak boleh. Imam Ahmad ada 2 riwayat. Mana ada 2 pendapat dia. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Gitulah. Tak apa, kita tengok. Nombor 1 sekali nak betul ni ni. Imam Abu Daud kata dia ambil daripada Ahmad bin Saleh, dia ambil daripada Abdullah bin Wahab, dia ambil daripada Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Ayyub, bukan Yahya bin Arab. Kena betul, bukan Arab, Ayyub. Supaya hak bawah tu dalam syarat tu betul, dalam syarat tu. Yahya bin Ayyub daripada Abdullah bin Abi Bakar bin Hazam. Jadi cuba perhati. Kalau kita tak perhati tak apa. Apa yang Imam Abu Daud buat ini kan? Ahmad bin Saleh, Imam Abu Daud ambil daripada Ahmad bin Saleh seorang aja. Dia pula ambil daripada Abdullah bin Wahab seorang aja. Abdullah bin Wahab ni ambil daripada Ibnu Lahiyah
dan seorang lagi Yahya bin Ayyub. Bapa tidak soleh. Bapa dia tidak ambil daripada Abdullah bin Lahiyah saja, dia tersebut satu, tapi ambil daripada dua. Dia hendak isyarat bahawa salah seorang perawinya itu iaitu Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah itu perawi dhaif. Kalau dia seorang duduk sini jadi dhaif adalah hadis ni. Sebab itulah dia kena kembarkan, sertakan seorang lagi perawi iaitu Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub baru dia jadi kuat, barulah boleh pakai. Satu. Yang kedua, kaedah ulama hadis. Dia kata Ibnu Lahiyah ni dhaif kalau anak murid dia hak tidak bernama Abdullah meriwayatkan daripada dia. Tapi kalau hak bernama Abdullah macam sini, Abdullah bin Wahab, itu boleh pakai. Mana hasan, hadis itu hasan. Tapi Imam Abu Dawud tak sih, nak suruh kemah lagi, takut orang pertikam, dia nak risau lagi perawi. Itu sebab. Tak apalah. Riwayat daripada Hafsah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kalau tak ada niat, tak ada puasa bagi. Tak ada puasa tu mana tak sah, tak jadi puasa lah. Kau lagu mana? Kau tak sempurna saja. Imam Abu Hanifah kata tak sempurna saja, puasa sah. Fala siyama lahu kamil. Dia takdir gitulah. Tapi orang-orang kata tak sah tu, fala siyama lahu, tak jadi. Tak jadi puasa. Baik. Cuba kita tengok dalam syarah. Qala Syaukani fi Nail. Syaukani dalam Nailul Awtar berkata, hadis ini menunjukkan, hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya tabyitun niyah. Tabyitun niyah ni berniat pada waktu malam hari nak kita berpuasa tu. Mana tak kira lah, asalkan malam tu esok tak puasa, malam ni tak kira, asal sebahagian daripada malam. Lepas maghrib ke, lepas isyak ke, tengah malam ke, pukul 1 ke, pukul 2 ke, tak kira. Asal malam tu ada niat. Niat ni lah celitah, memang maksud nak puasa lah, tu niatnya. Waqad dhahaba ila dhalika, antara ulama dari kalangan sahabat dan selainnya yang berpendapat lagu ni ialah Ibnu Umar, Jabir bin Yazid. Di kalangan imam pula Malik, Laith, Ibnu Abi Dhi'b dan lain-lain. Mereka tidak membezakan di antara fardu dan sunat. Tak cara puasa tu puasa fardu ke puasa sunat ke tak kira, mesti kena ada niat malam tu. Abu Talha ni sahabat, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad pula berpendapat tidak wajib tabyid, mana niat pada waktu malam itu untuk puasa sunat. Puasa sunat tak apa, tak ada niat malam, niat pagi. Pagi selagi tak tergelincir matahari, selagi tak tergelincir matahari. Tapi ada juga ulama yang pegang selepas gelincir matahari pun boleh lagi. Yang pentingnya ada niat esok ke. Ada diriwayatkan daripada Aisyah sah niat selepas daripada gelincir matahari, kalau sunat lah, puasa sunat. Diriwayatkan daripada Ali, Abi Hanifah dan salah satu daripada dua pendapat Syafi'i, tidak sah niat selepas daripada tergelincir matahari kalau puasa sunat. Diriwayatkan daripada Ali Ibn Mas'ud dan An-Nakhai, iaitu tidak wajib tabyid orang panggil niat pada waktu malam itu, kecuali untuk puasa qada, nazar mutlak, dan untuk kafarah, kita bayar kafarah, barulah kena ada niat malam. Kalau puasa Ramadan tak perlu ada puasa Ramadan. Puasa kena ada niat malamnya bagi demon ni, iaitu puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Kafarah ni
apa ni, bayar kafarah lah kerana melanggar sumpah ke, kerana kafarah zihar ke dan sebagainya, kena puasa tu. Kena puasa. Jadi puasa tu kena ada niat. Waktu niat untuk puasa selain daripada yang tersebut tadi, daripada jatuhnya matahari hari yang pertama hingga kepada siang hari, selagi tak buka puasa, selagi tak jatuh tahi esok ke tu, boleh lagi ni kalau puasa Ramadan. Begitulah. Imam Abu Hanifah pegang gitu. Maknanya daripada malam tu, malam ni esok kita nak puasa ni, lepas jatuh tari hari ni, kita ikutlah daripada situ sampai ke esok jatuh tari esok. Kalau ada niat dalam masa tu boleh, tak apa. Mana lepas kelicir matahari lah, matahari tak jatuh lagi, boleh lagi. Orang-orang yang berpendapat tidak wajib tabiid, tidak wajib niat pada waktu malam itu, dia berpegang dengan hadis Salamah bin Al-Aqwa dan Rabi' yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan satu orang daripada kabilah Aslam supaya mengisytiharkan kepada orang ramai puasa Ashura. Bila difardukan puasa Ashura, dia suruh orang puasa, kecuali orang yang sudah makan. Sudah makan, dia baru tahu dia makan dah pagi, maka dia kena menahan diri. Tak sudah makan lah, boleh makan. Dia kena menahan diri semua orang puasa, tapi dia tu tidak puasa dah. Dan orang yang tidak makan lagi, belum makan lagi, falyasum, dia tidaklah berpuasa. Mana puasa tu esok kan, tak ada niat, mana tak tahu apa. Esok kan tu baru dia tahu. Ni fardu. Jadi dia tak makan kau saja lagi, teruskan. Jadi makna tak ada semua pasal niat apa, tak ada semua. Orang yang kata tak boleh, kena ada niat, dia jawab hadis tadi dengan mengatakan hadis Hafsah. Ni yang kita duduk baca ni, kemudian lagi daripada hadis tadi, bermakna hadis Hafsah ini memansuhkan keharusan berniat pada siang hari yang terdapat dalam hadis Salamah tadi. Dia memansuhkan itu. Tak boleh, dia kena ada pada waktu malam. Tak apa. Ini panjang ni. Lepas tu panjang lagi. Dia sebut sini bincang-bincangnya, kesimpulannya gitulah. Kalau mazhab Hanafi, selagi tak jatuh matahari esok, boleh dia niat sah puasa. Tapi kalau Syafi'i tak boleh, dia mesti kena niat. Dengan sebab tu orang Syafi'i dia ajar, tak ada masalah ni. Kalau puasa bulan Ramadan tu kena taklid lah kata ni, taklid mazhab Malik sini. Bahagian niat ni, niat sekali pah. Kalau tak ada niat kau, misalnya jendera bangun tu di subuh dah, kira jadi dah dengan niat sekali mula-mula tu, dia pakai mazhab Malik. Sebab pakai mazhab Malik. Supaya juga Syafi'i, orang-orang Syafi'i banyak dia pakai mazhab Malik, dia ikut mazhab Malik dalam perkara-perkara tertentu. Misalnya saksi orang fasik, Syafi'i tak ada, tak sah, tak sah. Tapi Malik kata boleh saksi orang fasik. Dan fatwa dalam mazhab Syafi'inya dipakai mengikut tu. Maksud dengan Malik. Sebab apa? Kalau tidak, mana teruk benda lah jadi. Kalau tidak, jadi tak sah menikah, jadi berzina kan? Lagu mana? Tak nak cari orang yang tidak pasti tu, orang yang molek tu, akhir zaman lagi susah.
Sebab itulah Imam Ghazali dan lain-lain mengatakan tak apa, sah juga. Setengah-setengah tu dia pakai ikut mazhab lain dalam bab. Dalam bab sama juga di sini. Biasanya orang ajam gitulah, orang ajam gitu. Di sini ada sebut panjang sikit, tapi tak apalah sikit lah, lewat sikit pun tak apa. Pada muka surat 331, tengok situ 331. Perbincangan ini kata Al-Kasani dalam Bada'i'us Sana'i', kitab fiqh Hanafi, Bada'i'us Sana'i'. Kitab ni besar, 7 jilid fiqh Hanafi. Dia kata perbincangan kita dengan Syafi'i tentang puasa bulan Ramadan begini. Dia berhujah dengan hadis Nabi yang berbunyi la siyama liman lam ya'zim as-shaum min al-lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berazam, tidak berniat nak puasa pada waktu malam. Oleh kerana imsak, ini menahan diri daripada makan minum dan sebagainya dari awal siang hingga ke akhirnya adalah satu rukun, maka semestinya ada niat di situ supaya ia menjadi kerana Allah. Puasa tu dah tak ada di awal pagi, di awal siang tidak ada. Ini orang Hanafi hujah dia nak melawan orang Syafi'i. Oleh kerana di waktu awal siang itu tidak ada, falam yaqa' al-imsak fi awal an-nahar lillahi ta'ala. Jadi imsak di awal siang itu tidak berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada syaratnya. Orang Syafi'i kata tidak ada syaratnya. Jadi bila begitu tak ada lah. Kalau kita kata malam tu tak ada niat, daripada awal siang mana pagi lah subuh tak ada niat. Kalau kita niat tengah hari, mana hak pagi tu untuk mana niat? Kerana siapa? Tak ada lah kerana Allah. Sedangkan kena kerana Allah. Kalau kita kerana Allah tengok, tak boleh kerana Allah tengok. Dia kena start daripada awal lah kerana Allah. Mana boleh kita bagi-bagi gitu? Orang Syafi'i kata. Sebab puasa fardu ni dia tidak ada bahagian-bahagian dia yang kita nak bagi gitu. Itu orang Syafi'i pegang dengan tu lah, kata dia. Kita pula pegang dengan ni. Dia kata pegang dengan mana? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu. Dihalalkan kepada kamu pada mana puasa tu ar-rafath. Yang ni nak makan minum, nak setubuh ke apa boleh berlaku. Hingga kepada firman-Nya, baca seterusnya ayat tu kepada firman Allah, thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu hingga ke malam. Maknanya kata dia, Allah SWT mengharuskan kepada orang-orang mukmin makan minum jima pada malam-malam Ramadan itu hingga terbit fajar. Itu makna uhilla lakum lailatas siyam. Dan dia suruh puasa mana-mana hadis daripada benda tadi selepas daripada terbit fajar. Hak itu mutaakhiran anhu. Itu kemudian. Hak itu kemudian daripada hak dia halal tu. Hak tak boleh tu datangnya kemudian. Selain daripada itu, kalimah thumma litaqib ma'at tarahi. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurna. Jadi maknanya tak boleh makan tu kat subuh tu tak boleh makan dah. Hak boleh makan, boleh minum, boleh subuh ni kat subuh je. Sebab hak tu orang panggil malam. Bila subuh tu siap dah lah. Mana boleh tak boleh dah, tahu dah hak tu. Lepas tu buat apa? Selepas kata tak boleh makan dah, buat apa? Ya Allah SWT kata thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurnakanlah puasa itu hingga ke malam. Apa selepas itu? Dia kata ini menunjukkan perintah berpuasa itu mutarakhian anin nahar, awalin nahar. Perintah supaya menyempurnakan puasa itu dia selepas daripada awal siang. Mana selepas subuh tu baru perintah sempurnakan.
Selepas subuh. Wal amru bis shaum, bila dia perintah supaya puasa, bermakna dia perintah juga supaya niat. Sebab apa? Puasa ni ibadah. Tak ada niat mana boleh sah. Jadi ini bermakna dia suruh berpuasa ni dengan niat yang kemudian yang lewat daripada awal siang. Bukan dia sebut niat tu kena di awal siang. Selepas awal siang tu tahu dah tu tak boleh makan minum. Lepas tu dia kata thumma atimmus siyam. Thumma tu memberi makna kalau mengikut ilmu dah. Memberi makna lama selepas pada tu kamu sempurnakanlah. Kamu sempurna itu amal. Perintah. Baru ada perintah. Mana perintah tu lama selepas daripada telah berlalunya siang. Dan dia sudah buat dah tu. Memang sudah buat dah. Memang start daripada awal subuh lagi dah. Mana yang tak makan minum tak apa tu, dia sudah start dah situ. Jadi bermakna lepaslah juga tanggungjawab dia. Kalau dia niat kemudian lepas zuhur, lepas asar, baru ada niat, lepas boleh. Sebab apa? Sebab Allah SWT kata thumma atimmus siyam. Dia kata thumma. Sedangkan puasa tu startnya daripada subuh lagi. Startnya daripada subuh lagi. Maknanya ketika tu tak ada lagi niat. Sebab niat-niat ni baru ada bila ada perintah. Perintah tu thumma, lama selepas pada tu. Itu dalil dia. Itu dalil dia orang Hanafi. Lepas tu kita kata tu hadis tu Pak Imam Syafi'i bagi tadi hadis. Nak mana? Dia kata hadis itu hadis ahad. Ni sini. Dia tidak boleh memasukkan Quran. Quran itu asas. Hadis ahad tak boleh memasukkan Quran. Dia tak kuat. Kekuatan dia tu tak ada kemampuan untuk nak masukkan ayat Quran. Ayat Quran tetap terpakai. Dan dia kata thumma lama selepas pada tu lah. Gitu. Tetapi ia boleh menjadi penyempurna, boleh sekadar nak kata siapa tak sah nak puasa tu tak kena. Sebab bermakna kita membatalkan Quran. Tapi kalau kita kata niat tu sebelum masuk subuh adalah menyempurnakan puasa, itu boleh kita terima sekadar tu, kata dia. Sekadar tu boleh sebagai penyempurna. Sebab dia hadis ahad, dia hanya menyempurnakan saja, bukan kata siapa membatalkan. Kalau kata tak sah, membatalkan ayat Quran, mana boleh begitu. Gitu. Jadi kita kena pakai dengan makna nafi kamal di sini. Nafi kamal fala siyama lahu, tiada puasa baginya, jadi puasa yang sempurna. Bukan tak ada langsung puasa tu, siapa tak sah, tidak. Serupa dengan sabda Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tiada sembahyang bagi orang yang duduk dekat masjid kecuali di masjid. Mana tiada sembahyang, siapa tak sah nak? Kalau orang duduk dekat masjid, dia sembahyang rumah dia, siapa tak sah nak? Sah, tapi tak sempurna. Dia boleh terima lagu tu kan? Lagu tu lah juga ni. Lagu tu lah juga ni. Dia kata. Tapi hadis ni tidak sahih kan? Supaya apa kita kata gitu? Supaya kita dapat pakai kedua-dua dalil tu sedapat mungkin. Sedapat mungkin. Kalau kita pakai hak ni saja, mana kita tinggal ayat Quran. Kalau kita pakai hak Quran itu saja, mana boleh lewat niat tu lepas asar. Mana kita fikir hadis pula. Nak suruh dia pakai kedua tu lah ke mana? Ada kesan ni kata dia. Memanglah kita kata lebih modal. Sepenuh. Kalau niat tu daripada malam lagi. Dan ayah Imam Ali Ishaq bin Rahawah itu caw ke malam, mula-mula sekali dia niat pada dah. Dia ke mana? Dan moga malam dah tahu dah kan puasa tu fardu atas kita. Takkan kita tak say sepanjang puasa kau fardu tu 15 hari. Tidak kan? Fardu tu sepanjang bulan puasa. Mana kita mesti kena ada dah gitu. Ya lendah lah tu. Dia kira gitu. Muka fardu tu sepanjang bulan puasa, bukan 15 hari saja. Jadi bila kita niat nak puasa tu, kita niat untuk 15 hari ke? Untuk seminggu saja ke? Tidak, tentulah untuk sebulan. Cuma kalau ada halangan, niat pun kalau ada halangan, misalnya sakit kau gapok kau, nak awana tu. Nak kan? Tapi asasnya begitulah. Kemudian tak apalah. Sekarang tu dulu, wallahu a'lam.